Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi Isnin 21 Ogos 2023 bersama saya Syahrul Islam. Perkara patriotik seperti berkaitan logo dan tema Hari Kebangsaan tidak harus dipolitikkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan ia tindakan bersifat cumut. Ini bukan soal politik. Sebab soal bendera, soal perayaan Hari Kebangsaan ini adalah acara nasional, ya. Dan saya fikir jangan dipolitikkanlah perkara ini. Saya fikir dia tak layak jadi ahli parlimen kalau sikap dia terlalu jumut yang begitu. Jangan ingat semua perkara boleh dipolitikkan, ya. Beliau mengulas kenyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Syari yang dilaporkan berkata 4 negeri di bawah pentadbiran PN mungkin menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan yang berbeza di peringkat negeri. Mei lepas, Menteri Komunikasi dan Digital mengumumkan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 ialah Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan dengan mengangkat Malaysia Madani sebagai logo rasmi. Sebarang cadangan menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan yang berbeza merupakan salah satu daripada defisit sosial yang dikenal pasti mampu menjejaskan perpaduan. Menteri Perpaduan Negara, Datuk Aaron Agodagang berkata, cadangan seumpama itu turut membantutkan usaha kerajaan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terjamin. Beliau menyeru agar masyarakat terus menyokong dan mendukung usaha kerajaan memandangkan masyarakat Malaysia menjadi penentu perpaduan sebenar di negara ini tercapai. Jelasnya sambutan Hari Kebangsaan merupakan suatu perayaan bersifat logo dan tema yang ditetapkan menjadi lambang kebersamaan rakyat di negara ini. Dalam kenyataan itu juga, beliau mahu agar semangat kerjasama, toleransi dan hubungan baik antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ditangani secara berkhidmat. Beliau mengajak semua pihak berperanan meningkatkan tahap kesepaduan nasional sekaligus berganding bahu memastikan usaha itu dapat dicapai pada kadar yang optimum kerana perpaduan yang utuh menjadi tunjang kepada pembinaan Malaysia yang maju, sejahtera dan makmur. Sesi libat urus dengan kerajaan negeri bagi mengumpul input berhubung belanjawan 2024 bermula dengan Melaka hari ini. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata jelajah serta sesi dialog ke negeri-negeri telah disusun dan dijangka mengambil masa selama sebulan. Rakyat juga boleh memberi pandangan serta cadangan melalui portal Kementerian Kewangan bagi Belanjawan 2024. Belanjawan 2024 dijadualkan dibentang di Parlimen pada 13 Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjalani prosedur pembedahan kecil gigi di Hospital Kuala Lumpur semalam. Beliau yang juga merupakan Menteri Kewangan maklumkan perkara itu menerusi hantaran ringkas di laman Facebook. Menurutnya beliau masih dalam pemantauan pasukan perubatan dan jelasnya lagi beliau akan berada di hospital sehingga pagi ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menyampaikan sumbangan peribadi kepada waris-waris mangsa nahas pesawat DL Mina. Hantaran di Facebook Istana Negara memaklumkan sumbangan diserahkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Major Jeneral Datuk Zahari Muhammad Arifin dalam kunjungan ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah dan Masjid Jami' Ar-Rahimiah Kelang. Dalam kunjungan itu, Major Jeneral Datuk Zahari turut menyampaikan ucapan takziah yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah kepada semua waris dan ahli keluarga mangsa. Seri Paduka Baginda berdua turut berduka cita dan menzahirkan harapan agar semua keluarga sabar dan tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu. Polis memberi amaran kepada orang awam agar tidak menyebarkan video mangsa nahas pesawat DL Mina. Tegas Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Hamidin PC berkata, mana-mana pihak yang masih berdegil bakal berdepan tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan
Pada masa yang sama, saya nak menyeru semua orang masyarakat jangan memviralkan benda-benda ini. Hormatilah privasi keluarga yang macam-macam terlibat. Tak tahulah kok dia nak cari banyak follower dan sebagainya, saya tak tahu. Tapi kita akan mengambil tindakan di bawah Seksyen 233 kalau ada lagi. So, saya rasa SKMM pun telah mengeluarkan kenyataan dan ini kenyataan daripada polis. Ada lagi, kita akan mengambil tindakan bawah 233. Jangan menyebarkan video-video ni. Kalau ada, salurkan kepada pihak polis. Macam-macam teori yang ada lah. Itu yang saya katakan, jangan membuat spekulasi. Biar pihak berkaitan membuat siasatan. Setakat ini, pihak polis telah mengambil keterangan 3 individu yang terlibat dalam penyebaran video nahas berkenaan selain tidak menolak kemungkinan individu lain akan dipanggil berdasarkan kesesuaian dan permintaan untuk membantu siasatan. Polis Kelantan menahan seorang pembantu kedai warga Thailand bersama 160,000 pil yaba bernilai 1.76 juta ringgit dalam serbuan di sebuah rumah. Pil berkenaan ditemui pada 17 bungkusan kertas dalam guni yang dipegang suspek. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata hasil soal siasat ke atas suspek membawa kepada penemuan 60,000 lagi pil yaba di stor belakang rumah berkenaan. Yang itu kita akan dapat kepastian. Kalau mengikut siasatan awal, baru saja dibebaskan di penjara Thailand. Dan kita juga akan buat siasatan siapakah orang perantaraan ataupun siapakah akan menerima bahan-bahan ini di sebelah Malaysia. Suspek direman sehingga 25 Ogos ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya 1952. Pegawai dan anggota polis ditahan SPRM Labuan dipercayai menerima wang suapan hampir RM4,000 antara September 2022 hingga Mac lalu. Kedua-dua tertuduh menerima wang daripada pengadu menerusi beberapa transaksi bank. Penerimaan itu sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan terhadap seseorang yang dikatakan terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Tertuduh direman 5 hari bermula semalam. 2 lelaki maut manakala seorang lagi cedera apabila kereta yang dinaiki mereka terbabas dan merempuh tiang lampu pembagi jalan di Jalan Kuala Kansar, Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh, SCP Yahya Hassan berkata, pihaknya menerima panggilan kira-kira pukul 2.45 pagi daripada orang awam. Setibanya di lokasi kejadian, kesemua mangsa didapati tersepit dalam kenderaan terbabit dan proses mengeluarkan mangsa dilakukan pihak bomba. 2 mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian manakala seorang lagi dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainon untuk rawatan lanjut. Pegawai Kadet Kos Siswa-Siswi Pertahanan Awam KOSISPA disaran lebih melibatkan diri dalam pengurusan bencana tempatan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbung berkata, ini bagi memastikan mereka terus berbakti dan memberi sumbangan kepada negara. Yang kini telah diterap oleh dan diberi tanggungjawab yang lebih besar, iaitu menjadi agensi tonggak dalam inisiatif pengurusan pengurangan risiko bencana berasaskan komuniti dan sekaligus meningkatkan kembali keyakinan rakyat terhadap komitmen tinggi kerajaan dalam menangani kejadian bencana yang semakin mencabar dan kompleks. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di Majlis Pentauliahan KOSISPA Peringkat Kebangsaan kali ke-14 2023 di Gombak. Seramai 587 orang pegawai kadet KOSISPA ditauliahkan melibatkan 20 buah Institut Pengajian Tinggi IPT dan Institut Pendidikan Guru IPG tahun ini. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat.
Saksikan Kanta 744 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Bersua kembali. Golongan belia harus diberi galakan dan pendidikan secukupnya untuk bergelar pemimpin masa depan. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, generasi belia masa kini perlu lebih kreatif dalam merencana hala tuju dan perancangan negara. Pastinya kita akan membantu sekadar yang mampu mengikut kerajaan negeri, tapi kerajaan persekutuan juga menyediakan bajet yang terbaiklah untuk anak-anak muda. Bukan saja dalam program belia, tapi anak-anak muda yang harus diasuh dalam bidang pendidikan. Mereka boleh menceburi dalam pelbagai peluang-peluang pendidikan yang telah diuruskan oleh kerajaan, sama ada di peringkat profesional, semi-profesional dan peringkat TVET, untuk menjadikan mereka dan masa depan mereka terjamin. Ya, jadi anak-anak muda saya berjuru supaya ambillah peluang dalam kestabilan kerajaan yang sedang mengurus tadbir negara ini. Mereka harus menjadi anak muda yang boleh terjamin masa depannya. Beliau berkata demikian selepas program sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Melaka 2023 di Kompleks Sukan Masjid Tanah Melaka. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pelaksanaan percubaan zon bebas kenderaan melibatkan penutupan sebahagian jalan sekitar Bandar Hilir Melaka selama 6 jam mendapat maklum balas positif daripada pelancong dan peniaga. Ahli-ahli perniagaan sekali itu menyambut baik kerana mereka dapat membuka kedainya sampai larut malam. Kerana bila tak ada kereta, orang boleh berjalan ramai dan mereka boleh singgah membeli belah dan makan malam bersama dengan keluarga di kawasan-kawasan yang tumpuan pelancong yang cukup banyak dan ramai. Semalam moderate, aliran trafik boleh dibuat kajian daripada hasil percubaan pertama semalam. Nampaknya tidak begitu sesak kerana jalan lingkaran luar daripada kawasan bangunan merah itu dapat dikawal dengan baik. Ya. Mara Perlis menyalurkan peruntukan RM9.3 juta bagi membantu 75 usahawan bagi tempoh Januari hingga Ogos ini. Peruntukan meliputi usahawan pelbagai bidang termasuklah makanan, minuman, automotif dan terapi kecantikan. Menurut Pengarah Mara Negeri, Muhammad Azam Jamaluddin, peruntukan sebagai kemudahan pembiayaan memulakan perniagaan, penyediaan latihan serta pengembangan perniagaan termasuklah dalam pendigitalan perniagaan yang diusahakan. Beliau ditemui pada karnival pada program Kayuhan Semarak Gemilang Marak 66 di Kangar. Pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul mengetuai kayuhan sekitar Bandar Kangar yang turut disertai 70 peserta. Konvoi juga menyampaikan penyampaian sumbangan kepada asnaf dan pengurniaan bantuan mesin percetakan kepada usahawan asnaf. Sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang terus disemarakkan. Di Alustar Kedah, semua agensi kerajaan persekutuan menzahirkan komitmen dan semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang. Konvoi kita adakan untuk menggalakkan semua masyarakat di penduduk-penduduk negeri Kedah untuk sama-sama menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan mengebarkan jalur gemilang sama ada di rumah, di kenderaan, di bangunan dan sebagainya, menunjukkan betapa kita cintakan negara Malaysia ini. Pada di situ juga kita menggalakkan semua penduduk-penduduk di kawasan di daerah berkenaan juga untuk menyebarkan dan menggalakkan masyarakat supaya mengebarkan jalur gemilang. Terdahulu, beliau melepaskan konvoi kibaran jalur gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Kedah.
Lebih 600 penduduk sekitar Seri menanti Kuala Pilah sertai program Kasih at Komuniti Madani, anjuran Pejabat Zon Selatan Jabatan Komunikasi dan Komuniti JCOM. Menurut Ketua Pengarah JCOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof berkata, antara objektif program itu adalah untuk memperkasa masyarakat berbudaya ilmu serta menyuntik semangat patriotik di kalangan komuniti setempat menerusi kerjasama agensi kerajaan dan pemimpin di peringkat daerah. Jadi JCOM bersama komuniti untuk menyampaikan perkara seperti ini, selain daripada menyampaikan salam madani untuk membolehkan masyarakat faham erti kasih sayang, bertolak ansur, bekerjasama, saling hormat menghormati dalam komuniti. Tambahnya, selepas ini JCOM akan terus komited melaksanakan program dalam usaha mendekati komuniti di seluruh negara, khususnya negeri Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, para peserta yang ditemui teruja dengan pelbagai pengisian program menarik yang telah disediakan buat pengunjung yang hadir. Dari segi kemasyarakatan, pengetahuan dapat mengeratkan masyarakat kita di kampung kan. Jadi lagi satu peluang perniagaan untuk penduduk-penduduk kampung. Gembira dapat menyertai program sebegini kerana sebagai seorang pelajar saya dapat untuk mengetahui apa itu Malaysia Madani dan saya dapat mengetahui macam mana kerajaan menguruskan negara dan saya dapat menyemarakkan jiwa patriotik dalam diri saya. Bagus ada pasal macam belakang ni ada AEDK, ada sini ada pasal JCOM dan dalam tu dia ada ceramah pasal Malaysia Madani. Selama ni saya masih lagi terfikir apa maksud Malaysia Madani itu dan tadi baru saya tahu maksud Madani itu. Saudara, kepayahan hidup seorang ibu tunggal membesarkan 11 anak sendirian kini tinggal memori. Siapa sangka wanita cekal itu berjaya memerdekakan diri daripada kancah kemiskinan dan kini bergelar petani berjaya. Kita ikuti laporan disediakan Nol Karubariah Omar sempena Hari Kebangsaan. Hashimah Wahab kehilangan suami 6 tahun lalu akibat penyakit asma. Ketika itu, 5 daripada 11 anaknya masih bersekolah. Pelbagai kerja dilakukan bagi menyara kehidupan mereka sekeluarga. Dulu mari saya di sini saya jual kuih. Masa di sini kan jual kuih, lepas tu buat seremak, lepas tu pagi buat seremak lah. Sebelum depan buat seremak tu, habis jualan tu saya berlari lah. Namun, pendapatan RM800 yang diperoleh ketika itu tidak mencukupi. Selepas itu, beliau mula menanam kacang tanah secara kecil-kecilan di tanah terbiar berdekatan rumah. Kerja keras itu membuahkan hasil. Hashimah kemudiannya menerima bantuan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP. Kawasan seluas 2 ekar disediakan selain bantuan modal dan jentera pertanian. Selain kacang tanah, Hashimah turut memanfaatkan kawasan itu dengan menanam ubi kayu. Beliau juga menerima tempahan membuat kuih. Alhamdulillah dah sekarang ni. Mana boleh saya tanggung anak saya sekolah dah. Boleh. Alhamdulillah mana. Lepas lah kata boleh kata pegang duit sendiri banyak kan. Dan kacang ni mana boleh lah. Alhamdulillah lah. Hashimah antara asnaf yang disantuni MUIP menerusi program pembangunan asnaf. Program dilaksana bagi membolehkan penerima manfaat berdikari dan menjadi usahawan pelbagai bidang. Golongan asnaf tersebut adalah mereka-mereka yang memang telah pun kita kenal pasti berdasarkan asasnya kepada hukum lah, iaitu ada 8 kategori asnaf. Dan kategori-kategori ini dia ada pelbagai. Ya, di antara sebagai contoh di mana kita berada pada hari ini, ini adalah di bawah skim agihan bantuan di bawah pembangunan asnaf. Ya, pembangunan asnaf. Bagi menaikkan taraf ekonomi peserta, kerjasama turut dijalin dengan Jabatan Pertanian Pahang. Permulaannya memang daripada MUIP lah. Kolaborasi dengan pertanian ni, kita daripada segi pertanian ni kita membantu petani untuk meningkatkan pendapatan mereka lah. Daripada contohnya dengan penanaman kacang tanah ni lah.
Antara bantuan disusun atur khidmat nasihat, baja, racun, kapur dan pagar elektrik. Puan Hashimah berjaya memerdekakan diri dan anak-anaknya daripada kemiskinan. Kehidupan mereka berubah 360 darjah selepas dapat memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Negeri Pahang dengan sebaiknya. Anjakan paradigma ini diharap dapat memberi inspirasi kepada anda untuk tidak berputus asa dan berjaya. Nur Khairul Baria Omar, RTM. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Beralih ke sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS menyeru syarikat korporat yang berminat untuk menaja perlombaan Lee Tour di Langkawi LTDL 2023 untuk memberi keputusan penajaan secepat mungkin. Menteri Belia dan Sukan Hanayuh berkata ini berikutan perlombaan berbasikal bertaraf antarabangsa itu akan berlangsung dalam tempoh hanya sebulan lagi, iaitu dari 23 hingga 30 September ini. Beliau maklumkan walaupun menerima peruntukan daripada kerajaan untuk membantu penganjur, sokongan daripada syarikat korporat amat penting bagi memastikan penganjuran perlombaan berbasikal antarabangsa itu berjalan lancar. Syarikat ini cepat-cepat buat keputusan dan bantu kita. Saya tak nak kata, kalau ada duit, this is a deadline. Kerana kalau dia masuk satu hari sebelum LTDL pun saya masih terima. So, I cannot say there's a deadline lah. Tetapi kita betul-betul perlukanlah tajam. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pasukan Malaysia Pro Cycling MPC di Putrajaya. Ia bakal disertai bekas pelumba dan pegawai Sapura Cycling TSC dan dilihat mampu merancakkan lagi industri sukan berbasikal negara. Kita akan 70% pelumba-pelumba yang lama dan 30% itu untuk new talent. Maknanya kita tengok ada beberapa bakat-bakat baru. Kementerian Pendidikan KPM sedang memperincikan jenis sukan yang sesuai dengan silibus di Sekolah Sukan Pendidikan Khas yang dijangka beroperasi tahun 2025. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata sekolah yang bakal dibina di Bandar Anstek Nilai Negeri Sembilan itu memerlukan perancangan rapi sesuai dengan murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Seterusnya, membantu membangunkan potensi sukan golongan pelajar terbabit. 2025 operasi. 2025 lah. Nanti kita tengok. Dalam 2025. Kategori sukan yang jenis-jenis sukan kita sedang perincikan sebab anak-anak ini dia ada suka-suka tertentu. Jadi insya-Allah kita akan maklumkan juga sekali semasa kita ambil. Ada kategori dia. Pembinaan Sekolah Sukan Pendidikan Khas yang pertama itu merupakan salah satu usaha meningkatkan potensi kanak-kanak istimewa dalam bidang sukan. Ketika ini, KPM telah mempunyai 34 sekolah pendidikan khas di seluruh negara. Beliau sebelum itu merasmikan Carnival Outreach Inklusif dan Kebolehpasaran Madani Murid Berkeperluan Khas Negeri Johor di Johor Bahru. Karnival yang pertama kali dianjurkan itu bertujuan memperkenalkan ibu bapa dan komuniti dengan bidang kemahiran dalam kalangan murid berkeperluan khas. Turut diadakan pameran kemahiran melibatkan sekolah-sekolah yang melaksanakan pendidikan khas di Johor. Lebih 7,000 warga Labuan membanjiri pekarangan kompleks sukan laut antarabangsa Labuan bagi menjayakan siri jelajah program Fit Malaysia peringkat Labuan. Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Ridwan Wawad Ismail berkata, program tersebut bertujuan bagi membudayakan sukan dan kehidupan aktif sebagai salah satu gaya hidup masyarakat. Ujarnya ia juga untuk mempromosikan aktiviti sukan, kecergasan dan rekreasi
sebagai salah satu medium perpaduan selari visi Sukan Negara 2030 untuk mencapai status negara sukan atau Sporting Nation. Sebanyak 23 aktiviti diadakan, antaranya Fun Run, Fun Walk, Fun Ride, Kids Fun Aerobic, Kayak dan lain-lain lagi. Finishing touch itu resepi istimewa legenda badminton negara Datuk Misbun Siddiq yang kini ditagih beberapa negara jiran untuk membimbing skuad senior mereka. Bekas pengarah kejurulatihan perseorangan remaja Akademi Badminton Malaysia ABM itu maklumkan beliau telah menerima sekurang-kurangnya 5 tawaran dari luar negara selepas sah berpisah dengan Persatuan Badminton Malaysia BAM baru-baru ini. Jurulatih berusia 63 tahun itu bagaimanapun tidak mendedahkan butiran lanjut. Namun difahamkan Thailand dan Singapura antara yang menyatakan minat. Sebenarnya ianya bergantung ianya daripada senior team jadi yang sebenarnya yang mereka hendak ialah daripada finishing touch finishing macam mana nak ajar mereka menang. Memang hati saya negara, tetapi kalau saya masih diperlukan lagi diperlukan khidmat saya untuk saya explore saya punya ideologi badminton saya ke luar negara, apa salahnya? Ianya bergantung pada beberapa syarat yang tertentu yang mana ianya harus mengikut kepada saya punya syarat lah, baru saya akan terima ataupun saya buat keputusan. Tapi buat masa sekarang ni saya masih nak berehat disebabkan oleh saya telah lama tidak berehat. Ilmu Datuk Misbun pernah menghasilkan 3 pemain nombor 1 dunia iaitu Wong Chun Han, Roslin Hashim dan Datuk Lee Chong Wei. Pun begitu, beliau masih memerlukan masa untuk memikirkan tawaran diterimanya. Beliau juga tidak menolak kemungkinan untuk membawa adik yang juga bekas pemain bergu negara Datuk Seri Jalani Siddiq sebagai pembantunya sekiranya beliau berkelana di luar negara kelak. Dalam perkembangan lain, Datuk Misbun Siddiq berpendapat khidmat Tan Sri Muhammad Norzah Zakaria selaku Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM masih relevan. Menurutnya, Tan Sri Norzah telah menerajui badan induk itu dengan baik sejak tahun 2017. Tegasnya, keputusan Tan Sri Norzah meletakkan jawatan bukan susulan kemelut melibatkan dirinya serta badan induk itu. Saya rasa sedih jugalah. Sedih disebabkan oleh kita pun berkawan lama dengan Tan Sri. Tetapi untuk saya, kenapa dia nak berhenti? Kenapa dia nak berhenti? Kalau tanya saya, dia masih relevan lagi. Dia masih relevan dan berkewibawaan sebagai seorang presiden. Saya tengok-tengok dengan adanya dia, maka sebab itu kita punya akademi badminton, kita punya sponsorship ada dan sebagainya, dan reputation BAM pun ada. Cuma yang tak ada hanya result saja. Saudara, berita pagi 21 Ogos 2023 berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.